Sebab kalaulah tuan imam beri salam dalam hal keadaan lupa, ya, dia tinggal tahiyat awal tak baca, hujung sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, dalam hal keadaan dia lupa ada tuntutan sujud, maka pada ketika itu salam yang lupa itu belum mengeluarkan imam daripada solat. Nah, ya, salam yang lupa tu belum mengeluarkan imam daripada solat, dan salam yang lupa itu juga belum memutuskan ikutan makmum dan imam. Makmum dengan imam belum terputus. Kita hanya boleh buat sujud sahwi selepas pasti kita dah putus dengan dia. Ya. Maka kalau dia bagi salam kerana lupa, pada ketika itu sebenarnya kita belum putus dengan dia. Maka dengan sebab itulah ulama mengatakan orang yang langsung sujud selepas imam bagi salam, Pak Imam ni tadi dah tak baca doa, tak baca tahiyat awal, ni sujud sahwi pun tak buat, Assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung sujud. Kalau dia langsung sujud sebelum dia memastikan qarinah, iaitu tanda-tanda imam bukan bagi salam kerana lupa, tapi imam benar-benar keluar daripada sembahyang, maka solat makmum tadi batal. Ya. Orang yang langsung sujud selepas imam beri salam sebelum memastikan ikutannya dah putus dengan imam, sembahyangnya batal. Jadi ada 7 macam makmum bila imam tinggal sujud sahwi. Bila imam tak buat sujud sahwi dia, makmum ni ada 7 macam, 7 hukum. Sebab tu tuan imam jangan tinggal menyusahkan makmum. Ya, tuan imam jangan tinggal sebab akan menyusahkan makmum. Yang pertama, orang yang tahu ada tuntutan sujud, imam bagi salam, dia pun ikut bagi salam. Imam ni tadi dah tak baca tahiyat awal, ya, imam bagi salam, dia pun bagi salam juga, walaupun dia tahu ada tuntutan sujud, tapi dia bagi salam juga. Maka orang yang bagi salam tadi dianggap sengaja keluar daripada sembahyang. Maka kalaulah tiba-tiba tuan imam rupanya lupa, imam pun Allahu Akbar sujud balik contohnya, maka pada ketika itu orang yang bagi salam dengan sengaja tadi sudah tidak dituntut lagi untuk mengikut, kerana dia dah dianggap sengaja keluar daripada solat dengan salamnya yang sengaja tadi. Imam bagi salam dalam keadaan lupa, dia bagi salam dalam keadaan sengaja, kerana dia tahu ada tuntutan sujud, tapi dia ikut juga bagi salam. Maka hukumnya dia dianggap orang yang tak sengaja keluar daripada solat. Yang kedua, orang yang bagi salam dalam hal keadaan lupa. Tuan imam lupa sujud sahwi, dia pun sama-sama lupa sujud sahwi. Dia dengan tuan imamnya sama-sama menyanyi lagu Kita Serupa. Ya. Jadi orang yang macam ni, kalau imam kembali sujud, dia juga wajib kembali sujud. Ya, tuan imam bagi salam, dia pun bagi salam juga dalam hal keadaan lupa sujud sahwi. Maka tiba-tiba tuan imam Allahu Akbar sujud balik, dia yang lupa bagi salam tadi juga wajib kembali sujud. Kalau dia tak kembali sujud, sembahyangnya batal. Ya, sembahyangnya batal. Kerana apa? Salam yang lupa itu belum mengeluarkan dia daripada solat. Baik. Yang berikutnya, orang yang tak tahu. Ya, orang yang tak tahu ada tuntutan sujud. Imam bagi salam, dia pun bagi salam sebab dia tak tahu ada tuntutan sujud. Tiba-tiba tuan imam kembali sujud, maka dia wajib kembali sujud. Ya, dia wajib kembali sujud. Yang berikutnya, orang yang tahu ada tuntutan sujud, ya, dia tahu ada tuntutan sujud. Saat tuan imam beri salam, dia langsung meluru sujud tanpa dia pastikan dulu apakah salam itu salam seorang yang lupa atau salam yang sengaja. Nak tahu macam mana? Macam kita sebutkan tadi, tunggu tengok tanda-tanda
keluar daripada solat, sama ada istighfar, sama ada menoleh pada kiblat, sama ada dengan bacaan-bacaan tertentu. Kalau di masjid Syekh Salah Ja'fari, selepas bagi salam mereka letak tangan di ubun-ubun, ya, sanuqri'uka fala tansa, lalu mereka sapu muka dan letak tangan di dada. Itu menjadi amalan mereka di masjid Syekh Salah Ja'fari di Mesir. Kebanyakan jemaah akan buat macam tu. Maka kalau tengok imam buat macam tu, itu dah kufur, dah keluar dari solat. Ya, maka dah boleh melakukan sujud. Orang ni dia tak tunggu imam bagi salam aja, dia langsung sujud, maka sembahyangnya batal. Yang disebabkan dia melakukan sujud dalam hal keadaan dia belum memastikan apakah dia telah pun terputus daripada imamnya ataupun belum. Maka dia sama seperti orang yang melakukan sujud di belakang seorang imam yang tak buat sujud. Dengan sebab itu sembahyangnya batal. Itu makmum yang keberapa? Yang keempat. Orang yang kelima ialah makmum yang tahu ada tuntutan sujud. Selepas imam beri salam, dia tunggu. Dia tunggu sehinggalah jelas tanda-tanda imam dah keluar daripada solat, barulah dia melakukan sujud. Inilah yang sepatutnya dan yang afdal dilakukan oleh para jemaah. Ya, yang berikutnya ialah orang yang tahu ada tuntutan sujud, maka selepas imam beri salam, dia langsung niat mufaraqah. Dia langsung niat berpisah daripada imam, barulah dia melakukan sujud. Ya, dia niat berpisah daripada imam supaya kalau dia buat sujud pun sembahyang tak batal. Tak kisahlah tuan imam ni bagi salam lupa ke, bagi salam tak lupa ke, ya, dengan niat mufaraqah dan melakukan sujud, sembahyang tidak batal. Ya, disebabkan dia dah pun berpisah dengan imamnya dengan niat mufaraqah. Itulah hal-hal keadaan makmum. Yang ketujuh saya tak ingat tuan-tuan. Ya, ada satu lagi ketujuh saya tak ingat. Ya, hal keadaan makmum yang mana kalau dengan imam meninggalkan sujud sahwi, maka pada ketika itu ada beberapa macam hukum yang melibatkan makmum tadi. Baik.